Jadi asas itu kami mengemukakan pendapat menyatakan dibolehkan. Maknanya Nabi cakap yang mana kajian membenarkan, alhamdulillah. Ijaz ilmi fil Quran wa sunnah nabawiyah. Kalau kita tengok badan tertinggi di dunia dalam agama, namanya Rabitah Al-Alamil Islami. Di bawah itulah terlantiknya namanya Majma' Fiqh Islami. Di bawah Majma' Fiqh Islami ini dia ada satu badan baru ditubuhkan, unik, namanya unit kajian berkenaan dengan Quran dan Sunnah dari segi saintifik. Dan antara yang menganggotainya ialah Syekh Abdul Majid, Dr. Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama di Yaman. Kajian dibuat menunjukkan betul apa yang Nabi cakap. Jadi dengan sebab itu kita kata, bila ikut sunnah Nabi, dia akan jadi sihat. Dia bukan jadi tak sihat. Nabi sebut air Zam-Zam. Berapa ramai orang telah terbukti mengatakan air Zam-Zam tak baik, rupa-rupanya baik. Dr. Khalid bin Jubair, pakar perubatan terkemuka di Saudi dan pendakwah. Dia bukan ulama tapi pendakwah. Dia sebut masa dia duduk dalam bilik bedah, bilik rawatan tu, orang nak mati le dah. Dia keluar, dia tengok warga Pakistan. Lalu kenapa? Dia kata, saya nak bawa air Zam-Zam ni, saya yakin air Zam-Zam ini akan menyembuhkan dengan izin Allah berdasarkan hadis Nabi sallam, Zam-Zamun lima syuribalah. Betul sungguh tuan-tuan. Maknanya betul. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ada cerita kisah yang pelik. Orang yang tertelang jarum minum air Zam-Zam, okey. Kajian dibuat, ada orang boleh hidup 40 hari tak makan tak minum air Zam-Zam. Sebab dalam riwayat yang lain sebut Zam-Zamun tu sebagai tu'mun, sebagai sebagai makanan yang mengenyangkan. Allah boleh bagi tuan-tuan. Jadi bila Nabi duk minum air macam tu tak ada masalah. Mana ada dalam kehidupan manusia yang tak makan, yang boleh makan dengan dua perkara je. Apa dia? Air dengan buah kurma. Siapa dia boleh buat? Minta maaf lah, kita tak boleh. Perut kita mesti nasi. Baik. Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Aisyah, rumah kami pernah 2 bulan ke 3 bulan tak berasap. Sebab apa? Catering ke? Bukan. Sebab tak ada benda nak masak. Siapa tahap tu? Tak ada benda nak masak. Lalu sahabat bertanya, kalau tak berasap macam ni, macam mana nak hidup? Alal aswadain, atas 2 warna hitam. Kalimah aswad ni ada 2 makna. Aswad tu makna 2 warna hitam. Ni dipanggil ismun lil ghalabah. Isim lil ghalabah ni makna aswadain ni, ini maknanya ialah air dan buah kurma. Dia boleh hidup 3 bulan minum air sejuk, bukan air jenis air kita kata Bali apa, tak ada. Air sejuk dengan buah kurma. Tengok, simple hidup Nabi SAW. Dia boleh hidup. Dan sebab itu hidup dia nampak okey. Nabi Allah SWT jaga dia. Sebab Nabi kadang-kadang dia tengok benda-benda yang mudah remeh. Kita, kesilapan kita kadang-kadang bab pemakanan ni, kita membujur lalu melintang patah. Kalau tuan-tuan tengok kat Halal Jakim, saya kadang-kadang ada terbabit dalam beberapa fatwa dan meeting. Contohnya kita tengok pemakanan kita sekarang. Pemakanan kita sekarang ni kebanyakannya kena campur terlalu banyak bahan-bahan. Bahan-bahan yang kadang-kadang orang panggil separa arok, untuk menjadi perencah dan perasa apa semua sekali. Dan dia punya kota dia tak boleh lebih 0.05%. Setengah kata 0.01%. Itu baloh tu antara Qardawi dan ramai lagi ulama yang lain. Arak ni tuan-tuan, yang jadi mabuk ni kenapa? Kerana dalam satu bahan tu dia panggil ethanol. Nanti Dr. Hayati boleh teranglah, saya tak tahu sangat benda ni. Saya sekadar nukil je apa yang orang kata. Baik, ethanol. Ethanol ni lah jenis nano ni menyebabkan jadi mabuk. Kita huru-hara ni.
Jadi Nabi awal-awal lagi benda-benda macam ni tak ada. Sebab itu hidup mereka sihat. Sebab Allah menyatakan, Nabi menyatakan fashtanibu. Allah kata jauhkan arak tersebut. Nabi kata al-khamru ummul khaba'is. Jadi tengok kesan. Dan orang tengok pankreas, hati, buah pinggang, limpa, tengok. Sebenarnya khulasah yang dapat saya ambil ialah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sihat. Tidak ikut sunnah Nabi, dia akan lemah. Tengok merokok. Berapa banyak bala? 4,000 penyakit. 4,000 racun ada dalam sebatang rokok. Saya bentang beberapa kali bersama dengan pakar bahagian kesihatan rokok di Putrajaya. Cerita satu persatu. Berat benar, tuan-tuan. Tapi inilah yang jadi masalah. Jadi saya rasa apa yang saya diperuntukkan sudah memadai. InsyaAllah kita buka beberapa soalan. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Doktor di atas ceramah yang disampaikan tadi. Seterusnya majlis akan membuka sesi soal jawab kerana selepas ini Al-Fadhil Doktor akan meninggalkan majlis ini. Jadi kita peruntukkan mungkin setengah jam kot untuk Al-Fadhil Doktor. Jadi saya menjemputlah mana-mana hadirin hadirat yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Doktor. Fatafadhalu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar dari kos perekonomian. Ingin bertanyakan, bolehkah doktor mencadangkan makan pagi macam mana untuk dekat Malaysia kan? Lepas tu tengah hari dekat macam mana, petang pula macam mana, dalam sebelum pukul 8 dan sebelum pukul 10 macam mana? Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Saya daripada Kolej Jururawat. Saya nak tanya, suplemen ni biasanya dia bagi tahu tak boleh minum kopi, tak minum teh. Maksudnya dia caffeine produk lah. Tapi daripada saya baca sikit-sikit tu kan, bahawa kopi tu Nabi Muhammad minum. Adakah fakta tu? Saya rasa macam confused lah. Tolong huraikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada doktor kerana dapat memberi perkongsian ilmu. Soalan saya ringkas saja, iaitu berkaitan makanan rohani kita pada hari ini. Dalam kajian yang saya lakukan, iaitu tentang penegahan dadah, yang mana orang yang menagih dadah ni memerlukan satu makanan yang mana yang disebut makanan rohani. Jadi kita pada hari ini kalau kita tengok daripada zikir pun kita kurang, daripada segi solat pun kita ada tinggal. Jadi pendapat doktor, macam mana untuk mengatasi masalah ini?
Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan kepada doktor. Boleh tak doktor kongsikan bagaimana atau cara untuk ibu mengandung, tips-tips lah untuk ibu mengandung, sama ada yang daripada isteri-isteri Rasulullah ke atau zaman Rasulullah. Okey, terima kasih. Pada doktor untuk jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor boleh terangkan apakah hikmah atas sarana Rasulullah SAW terhadap umatnya, iaitu tidak makan makanan laut bercampur dengan makanan darat dan sebagainya. Maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kerana respon yang baik. Jadi saya seronok banyak soalan, tapi jawab tak mesti banyak, pendek. Ini dia kaedah dia. Sebab orang yang cerdik dia tak jawab semua soalan. Jadi saya nak jadi orang cerdik, jadi tak jawab semua soalan. Jawab apa yang tahu saja. Cerita lucu zaman dulu. Jahiz ni ulama besar, tapi muka dia tak comel, tuan-tuan. Bukan handsome, tapi dia antara secerdik manusia zaman dia. Jahiz ni dia tak suka bercakap. Jadi ada orang tu panggil dia duduk atas mimbar, atas kursi, suruh cakap. Seorang tu mereka pun tanya dia, bila dah dia terpaksa cakap, dia pun tanya, ni saya nak ceramah-ceramah ni, awak tahu tak lagi? Dia kata tahu. Jadi kalau tahu, wallahu alam, tahu cakap apa ni? Hari lain panggil pula, tanya tahu tak? Dia kata tak tahu. Kalau tak tahu macam mana saya nak cakap? Wallahu alam. Dulu akhir sekali, hak ni kata tahu, hak ni kata tak tahu. Dia kata hak tahu bagi tahu pada hak tak tahu. Wallahu alam. Tengok hebat tuan-tuan, orang zaman dulu dia memang badah tu tinggi orangnya. Baik, waktu saya cuba nak faham soalan sebab tak apa clear sangat. Waktu cara pemakanan, sebenarnya pepatah Arab menyebut satu kalimah ibarat yang baik menyatakan tidak baik makan 2 kali sehari dan tidak baik makan 2 hari sekali. La khaira fil akli marrataini wala khaira fil akli yaumaini. Maknanya tak baik makan 2 kali sehari dan tak baik makan 2 hari sekali. Maknanya sekali sehari. Kita tak boleh buat, tuan-tuan. Kita makan berapa kali sehari? Pergi kerja UMT, rumah minum teh dah. Mari punch card pukul 8. Pukul 7.59 tu punch. Tengok kawan saya, brother ada makan tak? Jom kita makan. Kafu naik, breakfast. Breakfast dulu, lepas breakfast, tapi break slow, bukan first, lambat. Saya duk perhati je, orang-orang yang makan lambat ni, dia tak apa cerdik. Itu kata Syekh Dr. Muhabbah Zuhaili. Dia kata asri' akhal ilmi salasah al-aklu wal mashyu wal kitabah. Wahai orang yang belajar ilmu, 3 perkara kena cepat: makan, berjalan dan juga menulis. Baru hebat mereka ni. Jadi kita makan macam tu. Kita lunch, lepas tu makan petang. Lepas makan petang ada lagi makan malam, dinner. Lepas dinner ada lagi makan tengah malam, supper. Dia tak panggil sahur sebab sahur esok kena puasa, dia tak mau puasa. Dia tukar nama. Jadi makan macam ini sebenarnya kurang sihat. Betul, memang kurang sihat. Sebab itu kalau kita baca nas hadis zaman dulu, pertamanya kita dapati bahawa mereka makan betul. Biasanya kalau Arab sekarang ni 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Itu Arab sekarang ni lah, panggil futur.
Futur ni biasa roti dah ke apa ke. Tengah hari dia panggil ghadak, makan. Malam ni dia panggil asyak. Isyak, waktu solat isyak, main isyak. Asyak ni makan. Makan asyak ni sebelum isyak. Sebab itu dia kata iza quddimal asya alal isya faqaddimil asya. Apabila dihidangkan makanan nak semayang isyak, kena makan dulu baru semayang. Sebab kalau hidang dulu, makan semayang dulu, hidang makanan ada, dia tak khusyuk. Dalilnya ni ramai-ramai ni. Saya kata kita malam ni kita nak semayang isyak tu. Ni macam di dewan ni kita buat. Tapi sebelum semayang tu kita order udang galuh 10 ekor sebekar. Lobster. Kita order pula jenis kambing panggang. Kemudian kita pun nak semayang. Tok Imam pula baca surah Yasin dan surah Sejadah. Panjang-panjang. Tengah semayang dengar anak-anak muda hak nak semayang tu, udang ni aku ambil dah ni, udang ni aku ambil dah. Khusyuk dah tak. Orang lagi sepak tu Imam. Bapa baca lambat itu dia. Tak khusyuk dah. Dia kata. Lepas tu hak seorang pula kata, habis dah hudang. Ya, nak kata apa? Boleh khusyuk ke? Tak boleh. Nabi suruh tenang dulu. Biar hilang macam tu. Jadi waktu tu saya nampak macam malam ni dia tak makan. Mungkin dia awalkan sikit. Ada orang sebahagian amalan orang Cina, dia makan sebelum maghrib. Dan ini diikuti. Cuma ustaz-ustaz tak boleh. Sebab kalau ustaz-ustaz malam mengajar. Kalau hak jenis kaki ceramah tu siapa pukul 11, pukul 12 makan. Allah kuat sangat. Sebab tu ustaz ramai mati awal. Ustaz ramai mati awal. Sebab ni ada seorang profesor, dia cerita lucu. Tapi cerita ni jangan sebut dalam tak ada kitab lah. Cerita ahli syurga dengan ahli neraka. Dia buat MOU. Saya ceramah di UM baru minggu lepas. Di UM. Ada profesor ramai lah. Jadi masa makan tu mereka cerita kat saya. Ada seorang, saya sebut kenal namanya tapi tak apalah. Ahli syurga dengan ahli neraka ni saling nak ziarah menziarahi, maknanya dekat dengan apa nama ni? Dekat dengan sepadan masing-masing. Jadi mereka janji nak buat jambatan. Maka bila dah buat projek ni, persetujuan MOU ni, tengok-tengok ahli neraka telah tegak dah jambatan tu. Ahli syurga tak buat apa lagi. Bila datang pula fasa kedua, ahli neraka dekat nak sapa dah. Ahli syurga tak sapa apa-apa. Bila sudah projek, ahli neraka sapa dah projek, ahli neraka tak selesai-selesai lagi. Jadi itulah keadaannya. Tanya punya kenapa? Dia kata sebab ahli neraka ni ramai kontraktor masuk. Ahli syurga ni ustaz-ustaz. Jadi ustaz dah pandai projek, jadi tu dah payah. Allah Akbar, payah. Dalam makna dia. Kalau faham lah, tak faham senyap aja dia. Wadah je. Baik, tuan-tuan, suplemen apa? Ya. Dia sebenarnya dalam bab ni kita tak boleh nak kata boleh tak boleh. Saya ingat arwah tok saya suka sangat kopi. Sejak daripada tua, kecil sampai ketua, tak kopi, benda lain tak mahu. Dia sejarah pemakanan ni pertama dia ikut budaya. Dia budaya pun penting. Macam orang Arab, kadang-kadang kita tengok dia makan manisan tu, halawiyat tu, ya Allah manisnya. Tapi dia kerja kuat. Jadi peluh tu banyak, jadi gagah dia. Tapi kita ni jenis kerja tak, semua duduk dalam dewan ni boleh tidur susah. Jadi macam mana? Ini masalah kita. Jadi bab macam teh ni sebenarnya orang Arab ni memang daripada dulu lagi minat teh. Kalau sejarah teh ni kalau kita tengok walaupun datang daripada China asalnya, tapi kalau kita cuba tekuni sejarah memang orang Arab ni dia telah kenal teh ni lama dah. Lama. Cuma lama tu kalau kita baca nas hadis memang tak ada syai dalam nas hadis. Dan kalimah gahwah pun tak ada, Milo tak ada, Nestle tak ada.
Yang adanya air ada, air ada, air mawar ada, air zam-zam ada. Maknanya selepas dijajah ni, maksudnya pembukaan kota-kota baru mereka kenal. Termasuklah berah. Berah ni nasi ni, orang Arab, saya tanya kawan-kawan Arab, dia kata Arab makan berah tapi sekali sehari ya, tengah hari biasanya. Arab ni mula kenal berah bila? Sejak daripada jatuhnya kerajaan Parsi zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Yang sepadang ujung sana ada tanah berah. Jadi hak tu mula dia buat mari. Sebab itu dalam hadis tak sebut bab berah. Dia akan sebut tentang gandum, macam kita kata zakatul fitri sa'an min tamrin au sya'irin au burrin. Dia tak kata aruzin. Ruz tak ada. Baik. Jadi tentang kefi ni boleh tanya doktor lah, nanti dia akan terangkan satu persatu. Kemudian penagih dadah, makanan rohani macam mana? Memang betul tuan-tuan. Kesannya cukup besar makanan rohani. Dalilnya dalam kitab Lataiful Ma'arif ada menyebut, Ibn Rajab Al-Hambali menceritakan orang yang tegar mabuk, edik berkenaan dengan khamar, dadah sebahagian daripada khamar lah. Cuma dia lebih pure lagi. Jadi bila dengar sahaja panggilan Ramadan besok, dia buang semua dan dia boleh kembali bertaubat pada Tuhan. Akhirnya dia jadi insan rabbani saleh. Sahabat Nabi mengikut nas bila turun ayat arak turun 3 kali. Yang pertama, jangan minum ketika mana sedang nak semayang. Wala taqrabus salah wa antum sukara. Maknanya tengah mabuk jangan semayang. Masa tu tak boleh nak semayang, jangan minum dulu. Kemudian turun ayat, sebelum pada tu dia turun ayat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Balanya lebih berat daripada manfaat dia. Akhir sekali fajtanibu. Allah tutup dengan kata fahal antum muntahun. Maka kata Sayyidina Umar ibn Khattab, intahaina. Mengikut riwayat, masa tu bila turun ayat ini, sahabat-sahabat ni terus pergi pecah botol arak, payang arak, curah atas seluruh jalan tepi rumah Madinah. Tak kira dah 15 riyal ke, 40 dinar ke, 80 dirham ke. Dia tak kata pas pun dulu ya Rasulullah, biar habis dulu bajet ni barulah kita start semua sekali, tak. Jadi maknanya boleh. Saya pernah pergi ziarah di Kedah. Bila pergi di satu tempat tu, di mana terapi orang minum arak, orang isap dadah ni ialah bebas. Dia tak ikat. Sebab manusia bila kena kurung, dia akan cuba nak keluar daripada kurungan. Jadi bila bebas, maka dia ajar dengan zikir, dengan semayang, dan ramai yang pulih macam tu. Dan ini terbukti. Artinya pendekatan mana-mana pun agama. Pendekatan mana-mana. Sebab itu kalau boleh di masjid, di penjara tu kena tahu agama. Tuan-tuan rajin masuk penjara. Kalau tuan-tuan, saya tengok penjara ni kesilapan yang paling besar, mereka jahil agama. Ada yang tak tahu kunut tak tahu, tak apa lagi sebab sunat abad. Mandi junub tak tahu. Mendapa ustaz mandi junub? Ada burung ke seekor mandi, dia tak tahu kala. Jahil tukirnya. Jahil lagi, tukir lagi. Faham tak mana? Dua tu. Jadi siapa tahap tu? Jadi bila tahap tu, macam mana kita kata nak ajar hak tinggi-tinggi? Asas tak tahu. 90% yang duduk tak tahu mayang. Yang huha-huha. Jadi masa tu rohani patut masuk. Masalah ni patut kena beri penekanan sebab ini aset. Sekarang ni alhamdulillah satu buku saya terbaru, saya karang hafazan Quran. Kajian dibuat, ramai orang penjara boleh hafal Quran. Di Malaysia ni telah ada di Seremban, penjara Seremban yang hafaz Quran. Maknanya apabila disusun atur cara yang baik, mereka boleh kembali ke pangkal jalan. Dan di penjara Arab Saudi terlalu banyak. Saya tengok Syekh tasmek dia dan dia boleh ingat dengan baik. Dan ini tak pelik, apabila sentuhan hati dibagi, orang ni akan jadi baik. Tapi apa kata Ketua Polis Kuala Lumpur dalam 3 bulan lepas, kenyataan dia buat bahawa orang banduang bila keluar daripada penjara, hampir 90% kembali pada tabiat asal. Maknanya ada kesan tak?
Yang ini kita kena fikir. Kita nak biar kesan. Kita nak 100 keluar, 10 orang je kalau nak kembali pada tabiat asal. 90 lagi jadi orang dah. Ini kita nak pendekatan ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Udah dalam kitabnya At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam, bagaimana cara terapi Islam menyelesaikan masalah. Kemudian soalan seterusnya, macam mana tip bagi ibu mengandung isteri Rasulullah SAW? Isteri Rasulullah yang mengandung 2 orang je. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha seramai 6 orang anak. Kemudian yang kedua iaitu Maryah Al-Qibtiyah, iaitu Ibrahim. Jadi itu Baitun Nabawi. Berkenaan dengan cara ibu mengandung ni, sebenarnya kesannya cukup besar. Biasanya dia ajar supaya mereka ni pertama jaga makanan yang halal, kedua taat kepada Tuhan. Sebab anak ni dalam riwayat masyhur Nabi sebut fa innal irqa dassas. Anak ni dia pengaruh, dia akan ikut keluarga dia. Kalau keluarga jenis tak betul, jadi tak betul. Ada satu kajian moden dibuat. Seorang ibu mengandung, tadi saya cerita tak habis. Seorang ibu mengandung, apa yang dia suka? Dia suka dengar lagu. Dengar lagu. Tuan-tuan, saya ada sahabat-sahabat daripada yang rapat dengan artis. Saya terang, ini banyak hal. Sebenarnya artis tak bahagia, tuan-tuan. Kita je dah nampak kata dia bahagia. Terkinja-kinja. Tak, kadang-kadang. Hati pusing. Hati pusing. Kita boleh tidur sini, dia tak boleh tidur, tuan-tuan. Mendengung je. Pusing hati. Ya. Itu realiti. Sebab bila orang jauh daripada agama, dia tak akan tenang. Ini hal. Boleh tu. Ini satu perkara yang kita kena sedar lah. Alhamdulillah, kita seronok. Seorang ibu, kalau dia suka dengar lagu je, kemudian anak dia beranak, lahir anak, umur anak dia 3 tahun, 4 tahun katakan, dia bawa anak dia berjalan, bawa pergi pasar. Lepas tu lagu hak mak dia tu dengar di pasar tu, anak ni dia akan bikas cepat, dia akan terperasan. Maknanya aku pernah dengar lah dulu. Kat mana? Masa dia dah beruk kata dia. Walah ilah dulu. Sama juga dengan orang yang suka ngaji Quran. Mak ni suka ngaji Quran, anak ni akan dengar. Bila orang ngaji Quran, dia rasa lain. Anak ni. Sebab itu dalam 2 minggu lepas, satu kenyataan dibuat di satu negeri di Afrika, seorang wanita, anak dia umur 3 tahun, perempuan, hafaz Quran. Mana ada tuan-tuan? 3 tahun. Waktu baru sejuk perut mak. Ni menang Akademi Fantasia, sejuk perut mak. Mana boleh? Ini dia. 3 tahun hafaz Quran. Allah jadi. Ini orang-orang yang hebat, tuan-tuan. Jadi cara ibu antaranya saya nampak taat pada Tuhan. Bila taat, anak akan taat. Sebab itu orang-orang soleh zaman dahulu, dia cakap dengan anak dia, dia kata, wahai anak-anakku, Abah ni buat baik kat engkau ni, anak-anak semua ni, sebelum engkau lahir lagi. Kejut anak-anak ni. Oh, terror Abah. Buat baik kepada saya, kami ni sebelum saya lahir lagi. Betul, kata dia. Macam mana Abah? Kata Abah, Abah pilih mak yang baik untuk kamu. Itu kesan. Bila mak yang baik, otak dia nak buat baik. Bila nak buat baik, bukan masa hidup saja Tuhan tolong, masa mati pun Tuhan tolong. Kalau mak yang baik, masa mati pun Tuhan tolong. Satu kisah zaman Sayyidina Umar. Cerita benar. Zaman Sayyidina Umar, masa itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun 13 Hijrah, berakhir pada tahun 23 Hijrah. Satu hari itu Sayyidina Umar tengok 2 orang gelap, hitam. 2 orang lelaki gelap. Bahasa Arab kalau hitam ni, dia ibarat kal ghurab, seperti gagak. Sehingga Sayyidina Umar tak dapat nak beza hak mana antara adik-beradik ni. Lalu hak tua pun jawab, saya ni abah, ni anak, kata dia. Dia bagi tahu kat Sayyidina Umar. Lalu dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya dengan dia ni ada satu cerita yang istimewa, pelik. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar bila dengar cerita pelik, Sayyidina Umar pergi duduk. Dia suka dengar perkara pelik. Duduk. Macam mana cerita tu? Dia kata,
Amil ini nak tahu tak? Saya ada seorang ibu, mak dia lah. Saya seorang isteri saya baik. Isteri saya baik sangat. Nak jadi ke cerita, satu hari saya terpaksa musafir. Isteri saya sarap mengandung. Saya kata saya kena pergi. Isteri kata tak payahlah. Dia kata kena pergi. Dah anak macam mana? Tak apa, Tuhan tolong, insya-Allah. Akhir sekali dia pun nak sampai kat pintu rumah. Isteri dia kata, bang, kalaulah terjadi apa-apa macam mana anak kita ni? Suami yang baik, dia pergi patah balik kat isteri dia. Dia letakkan tangan atas perut isteri dia. Lalu dia baca, Allahumma inni astaudi'uka ma fi batni zaujati haza. Ya Allah, ya Tuhan aku telah simpan kepadamu apa yang ada dalam perut bini aku ni. Setakat tu. Dia pun pergi. Sudah dia pergi beberapa masa dia pulang. Bila pulang datang satu berita kata bini dia mati dah. Sedih dia. Keluarga mari, kalau kita kat keluarga ni kita tumbuk suami tu jenis tak reti bahasa, tinggal bini gini. Tapi orang zaman dulu dia tawakal lebih, tak ada masalah. Ketentuan tu daripada Tuhan, tak apalah. Masing-masing ucap takziah dia pun sedih lah. Kebetulan rumah dia ni dekat dengan kubur, tak jauh. Kubur tu pelik tuan-tuan, keluar asap je. Bila keluar asap, mereka ni pun rasa susah hati. Lalu banyak satu prejudis dengan sangkaan-sangkaan buruk. Antara sangkaan tu ialah boleh jadi perempuan ni jahat kot. Bila dengar macam itu, kata si suami ni, jangan kamu kata macam tu. Aku tahu isteriku. Isteri aku seorang yang salihah, sawamah, qawamah. Sawamah ni kaki puasa, qawamah ni kaki qiyamul lail. Kubur berasak, dia kata aku tahu. Itu barangan aku. Dia pun pergi kat kubur, dia gali kubur. Bila dia gali kubur, dia tengok ibu tu macam duduk dalam keadaan tercangkung ke apa. Di celah kaki ibu ni anak ni hak besar ni. Sebab apa? Sebab dia simpan anak ni kepada Tuhan. Dia tak simpan mak lalu. Dia lupa. Dia ingatkan anak saja. Sayyidina Umar mengiling panjang kuasa Tuhan. Sebab itu kita bila kita nak musafir, kita ada doa, Allahumma antal khalifatu fil ahli wal mali. Kita doa, Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna budahu sebagainya. Itu penting. Jadi itu yang soalan yang terakhir ialah hikmah tak boleh campur makanan laut dengan makanan darat. Sebab laut dengan darat ni jauh, jadi nak campur payah. Baik. Saya tak temu nas macam tu. Sebab kalau di hotel campur tuan-tuan, macam-macam di hotel. Siapa dia pun nak pergi makan hotel 5 star, 6 star pun memang campur. Dan kalau kita baca bab pemakanan ni, memang kalau kita tengok Nabi SAW dia duduk di tempat yang jauh daripada ikan. Jadi makanannya lebih kepada kambing, kepada unta, itu dia. Sebab itu dalam riwayat-riwayat sebut dak ni Nabi tak makan. Nabi kata innahu laisa bi ardi qaumina. Tapi Nabi makan benda-benda macam tu. Comanya bila sahabat tanya tentang satu hadis yang panjang, hadis awal berkenaan dengan taharah. Sahabat kata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra fanahmilu ma'ana al-qalila minal ma' afan iza tawadda'na atashna afanatawadda'u min ma'il bahri. Jawab Nabi, apa dia? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Jadi kalimah al-hillu maitatuh tu kembali pada binatang laut yang mati, itu ikan. Dan ini diperkuatkan lagi dengan hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fasamaku wal jarad. Iaitu dihalalkan pada kita dua bangkai. Bangkai yang pertama namanya ikan. Ikan ni boleh makan. Cuma Nawawi rahimahullah dan sebahagian ulama mengatakan kalau ikan tu besar, payah mati, boleh sembelih ikan tu. Bukan wajib sembelih, boleh sembelih. Macam kita dapat paus seekor, payah nak mati, melih dulu ikan paus tu. Tapi jangan dekat muka dia, akan ngap kita mati kitanya. Jauh sikitlah. Baik. Yang kedua, jarak. Jarak ini maknanya belalang.
Dan ini disebut oleh ulama kecuali belalang daripada Andalusia yang dikatakan ada penyakit. Hak tu. Hak lain boleh. Berdasarkan hadis yang lain, riwayat Ashabus Sunan, sahabat Nabi pernah 7 tahun makan belalang dalam musafir. Baik. Jadi hak kata bercampur makan lauk, makan darat, saya rasa ini petua bukan fatwa. Petua orang-orang zaman dahulu yang mengatakan macam tu. Artinya makan sejenis sahaja. Tetapi dari segi nas tu kita beriman dengan zahir nas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan dikatakan Abdullah ibn Umar pernah merasa cita-cita nak makan ikan. Dia maknanya ikan zaman tu memang payahlah sebab bentuk geografi yang jauh. Sebab itu masalah bab makanan ni yang saya nampak yang paling pentingnya makanan tu baru, makanan tu bersih, makanan tu membawa kepada vitamin dan sebagainya. InsyaAllah doktor kita yang kedua akan syarah lebih panjang lagi. Saya rasa sekadar itulah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, dan saya mohon maaf bahasa yang saya gunakan mungkin kasar dan tak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor di atas jawapan yang diberikan tadi. Dan majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor di atas pencerahan dan perkongsian ilmu dengan kita semua. Seterusnya dengan ini kita akan menjemput penceramah kedua kita untuk slot yang kedua kita, iaitu Dayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyelesaian kepada masalah kesihatan. Majlis mempersilakan Dr. Hayati bin Muhammad Yusof, pensyarah bidang makanan, Jabatan Sains Makanan, Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Syafiee sebagai moderator, para pensyarah, staf UMT, para pelajar yang saya hormati sekalian. Okay, jadi saya akan menyambung pada bahagian yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan diet Rasulullah, penyelesaian kepada semua penyakit. Okay, dari segi teorinya kalau kita katakan sebelum kita pergi jauh, saya pun adalah panel yang kedua, iaitu pada jam yang kedua ni kalau nak ikut dari segi kita katakan sainsnya, glukos pun dah semakin kurang. Jadi nak bagi attention tu pun saya rasa bukanlah sesuatu yang mudah, dan dalam masa yang sama saya bukanlah seorang yang hebat seperti Dr. Zulkifli, orang tak kenal pun. Tapi saya akan cuba ringkaskan dan kalau boleh sebenarnya memang saya tidak berhasrat pun untuk bercakap panjang, kerana saya rasa saya lebih suka kepada sesi soal jawab. Saya sebagai seorang pensyarah pemakanan merasakan kalau saya nak berkata atau memperkatakan tentang pemakanan, sesuatu adalah sangat sukar untuk saya cuba ringkaskan dalam masa 1 jam sahaja. Walau bagaimanapun saya akan cuba dalam masa lebih kurang 40 minit. Okay, jadi sebagai kita katakan pengenalan, walaupun bidang saya adalah pemakanan, saya bermakna bidang sains, bukannya bidang agama, dan saya diminta untuk mengupas diet Rasulullah. Dan kita tahu, kalau kita katakan Rasulullah, dia adalah orang yang terpuji, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Walaupun dia adalah seorang yang buta huruf. Kita sebagai orang Islam, okey, kita tak ada masalah. Kita akan mengakui bahawa memanglah Rasulullah itu yang tertinggi. Walau bagaimanapun saya suka untuk membawa 2 contoh daripada yang bukan Islam. Yang pertamanya, kalau para hadirin pernah dengar satu buku yang ditulis oleh Michael H. Hart tentang 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Diletakkan yang pertamanya adalah Rasulullah, dan yang keduanya diletakkan adalah Isaac Newton berkait dengan law,
dan ketiga barulah diletakkan orang yang ketiga yang paling berpengaruh di dunia adalah Jesus ataupun Nabi Isa. Jadi tulisan beliau telah menimbulkan pelbagai isu hangat. Kenapa buku yang nak diterbitkan di negara bukan Islam tetapi meletakkan orang yang pertama iaitu Muhammad sebagai tokoh yang utama. Jadi itu adalah sebagai satu renungan dalam masa yang sama bermakna. Ya, Michael H. Hart juga mengiktiraf bukan sahaja Rasulullah sebagai seorang tokoh dari segi kepimpinan tetapi bermakna dia mengiktiraf apa yang dibawa oleh Rasulullah iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Okay, dan yang keduanya adalah seorang French historian, pakar sejarah Perancis, namanya apa? Lamartine. Dia kata ataupun dia menyatakan satu statement, ini adalah dia lebih lama daripada kita katakan Hart yang masih lagi ada sekarang, bahawa sememangnya Muhammad itulah orang yang paling besar. Okay, itu yang pertama. Okay, yang keduanya adalah saya nak memperkatakan tentang diet Rasulullah penyelesaian kepada penyakit. Bila kita sebut penyakit, dia adalah lawan kepada sihat, dan sihat by definition, kalau mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dia kata sihat adalah bebas dari sebarang masalah kesakitan yang melibatkan fizikal, mental, iaitu atau termasuk juga di situ spiritual dan juga social well-being. Jadi bermakna kalau kita sihat, bukan saja hanya merujuk kepada fizikal semata-mata. Dan untuk kita katakan sihat tersebut, diet adalah sebagai satu komponen sahaja. Jadi bukan satu-satunya untuk jalan untuk kita sihat. Jadi nak sihat bukan saja diet semata-mata. Saya tekankan di sini, dia juga termasuk kita punya mental sebagaimana yang telah dikatakan oleh yang berbahagia Dr. Zulkifli sebentar tadi. Selain daripada juga mental ataupun spiritual, mestilah berkait dengan kita punya social well-being. Bagaimana kita berhubung sesama masyarakat yang lain. Itu satu definition yang pada saya adalah satu yang sangat tepat. Kemudian sebagai ini baru nak intro tentang apa tajuk yang saya nak bawa. Bila kita sebut penyakit, saya dah sebutkan tadi, saya dah jelaskan apa itu lawan kepada sihat adalah sakit. Jadi bermakna bila dia sakit sebenarnya dia melibatkan tiga komponen tadi. Jadi dan saya hanya disentuh di sini adalah penyakit, kalau kita katakan dari segi pembahagiannya dipecahkan kepada dua, penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Jadi saya kata dalam slot yang sangat ringkas, saya hanya akan fokuskan kepada penyakit yang tidak berjangkit ataupun dikenali sebagai non-communicable disease. Dan berdasarkan data daripada WHO punya report menyatakan bahawa 10 punca utama kematian di dunia, yang pertama dan keduanya melibatkan 24% kematian adalah berkait dengan penyakit jantung. Okey, selain daripada itu iaitu lebih kurang 24%, yang lain-lainnya adalah diabetes, hypertension dalam lebih kurang 2.3-2.4% sahaja. Walau bagaimanapun, untuk seseorang itu mendapat penyakit jantung sebagai contohnya, dia ada faktor risiko. Jadi bila sebut tentang faktor risiko, apakah yang menyebabkan seseorang itu dapat sakit jantung? Antaranya lah obesity ataupun masalah berlebihan berat badan, dan juga termasuk di situ hypertension, smoking, merokok, diabetes dan sebagainya. Okey, itu adalah secara ringkas sahaja. Saya juga tak tahu sama ada nak fokuskan kepada misconception sahaja ataupun sebelum itu, sebab kalau nak katakan tentang misconception, dia adalah sangat banyak. Jadi sebelum saya pergi kepada apa yang ingin saya sampaikan di sini, saya harap dia tidak menjadi masalah untuk saya menyentuh persoalan yang telah disuarakan, soalan yang telah disuarakan oleh soalan yang kelima tadi. Apakah hikmah yang tidak makan makanan laut dan juga darat? Dan saya bersetuju dengan Dr. Zulkifli bahawa memang tidak ada hadis yang melarang. Saya juga kita dah biasa dengar statement tersebut. Saya cuba cari mana datangnya statement ataupun kita katakan kenyataan tersebut. Sebagai seorang kita katakan ahli akademik, kita nak fakta. Kita nak tengok kalau orang tu cakap dia berdasarkan apa. Kajian ke ataupun berasaskan dia punya pendapat sendiri semata-mata.
Jadi apa yang saya temui adalah sebab ini adalah persoalan yang sudah biasa sebenarnya dia adalah berasal daripada peraturan orang Yahudi. Di bawah peraturan pemakanan Yahudi yang dikenali sebagai kashrut, dia ada 9 peraturan. Dan peraturan yang keenamnya adalah dia tidak boleh makan makanan seperti dia tak boleh nak campur daging, dia tak boleh campur daging dengan ikan, tak boleh campur daging dengan telur, buah dan juga grain. Dia ada, itu adalah tertulis dalam peraturan kita katakan Jewish punya law. Jadi sukalah saya menyebut di sini sebab saya dapati banyak yang menyebut ataupun disentuh di kebanyakan blog yang berada di internet yang kata Nabi sebut. Saya puas cari hadis, saya korek lah walaupun saya bukan ahlinya, sebab bila disebut hadis kita kata mana hadisnya. Saya cubalah cari beberapa, saya tak jumpa. In the end inilah yang boleh saya kongsikan bersama. Jadi banyak amalan kita yang kadang-kadang kita sandarkan kepada hadis ataupun kadang-kadang kita sandarkan kepada sunnah ataupun sains, tapi sebenarnya tidak ada. Dan saya sebutkan lagi tadi ada juga yang lain yang dikatakan tak boleh, misalnya kalau katakanlah kita makan anak kambing contohnya, tak boleh kita nak masak anak kambing tu dalam susu ibunya. Itu juga adalah daripada sumbernya adalah daripada Exodus 23:19 dan juga Deuteronomy, iaitu kitab-kitab yang lama. Kita katakan kalau walaupun kita Injil lama, tetapi dari segi sejarahnya orang Yahudi pun dia merujuk kepada kitab yang lama. Jadi itu dari segi misconception tentang makan campur dan sebagainya, sebelum saya pergi lebih detail. Yang keduanya tentang juga sedikit misconception sebelum saya pergi kepada panduan diet. Selalu kita dengar, malah saya sendiri pun dengar, makan adalah sunnah. Memang sunnah, memang is a real sunnah. Kita tak questionkan bahawa kita makan dengan tangan, jari kita, itu adalah dikatakan sunnah sebab dikatakan apa? Dikaitkan dengan sains mengatakan bila kita makan dengan tangan, dia kata apa? Ada enzim. Biasa dengar? Ke tak pernah dengar? Saya pun pening, bukanlah saya pening sebab saya cuba nak cari. Sebab dia bila dia katakan bahawa makan dengan tangan, sains kata. So bila dia kata sains kata, saya nak cari sains mana yang kata bahawa pada tangan tu ada enzim. Sedangkan dalam proses kita katakan, dia kata sains, kalau kita kata yang lain tu bolehlah kita kata dirujuk kepada mana. Sedangkan dari segi proses digestion atau penghadaman, kita tahu bahawa enzim penghadaman kita bermula daripada mulut sampailah kepada kita punya usus. Jadi jangan kita nak sandarkan kepada sains, sedangkan benda itu cukuplah kita kata bahawa itu adalah sunnah dan tak ada satu pun yang dapat mengatasi sunnah walaupun sains. Sebab saya pun sebagai seorang maknanya kiranya ahli sains jugalah. Dan saya dapati dan saya juga mengajar pelajar-pelajar saya, selain daripada kita belajar tentang pemakanan, kita kena tahu tentang apa itu epistemologi, pengetahuan ataupun ilmu itu sendiri. Dibahagikan ilmu kepada 6, bermula dengan superstitious, percaya benda-benda yang karut. Sampailah kepada level yang tertinggi, yang knowledge punya approach adalah dikatakan sebagai sains. Menariknya buku ataupun ulasan tersebut ataupun epistemologi ilmu sendiri menyatakan bahawa science cannot prove everything. Itu sangat penting. Sains juga akan berubah. Kalau dulu, bukan dulu, sekarang ni mula dah timbul di aliran sains dan juga sains makanan ataupun pemakanan itu sendiri bahawa diet vegetarian itu adalah diet yang baik. Sebagai contohnya Dr. Greger kalau tak silap saya, dia kata vegetarian itu dapat mengelakkan segala penyakit. Bila student saya tanya, saya hanya boleh nak kata bahawa katakanlah memang pada vegetarian diet ada kebaikan, tetapi kita, kalau saya sebagai orang Islam, saya tidak boleh nak mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, iaitu tak salah untuk kita makan daging. Itu sebagai contoh. Sains juga kata apa? Okey, dia kata bahawa sebagai contoh misalnya madu itu bagus. Of course kita tahu bahawa madu itu adalah makanan sunnah. Tetapi sains pun tidak dapat merungkai
apakah keistimewaan madu? Sebab dari segi gulanya dia adalah glukos dan juga fruktos. Dia juga ada antioksidan. Dia juga ada banyak phytochemicals dan benda-benda yang kita katakan boleh nak menyumbang kepada kesihatan. Tetapi bila dia buat secara details, sekarang orang kan suka nak sebut sikit-sikit antioksidan. Kajian menunjukkan bila seseorang itu makan antioksidan semata-mata, dia tidak mendatangkan hasil. Malah dia boleh membawa kepada penyakit lain, cancer risk sebagai contohnya. Satu studi yang sangat besar yang iaitu GISI, prevention trial. Digunakan vitamin E as a antioxidant capsules. Dengan keadaan diketahui bahawa vitamin E sebagai antioksidan, dia bolehlah kalau kita kata nak prevent oxidation. CVD is a inflammatory disease juga. Ada berlaku oxidation, tetapi rupanya hasilnya adalah sebaliknya. Jadi sebab itu saya tetap berpegang, kita sebagai seorang yang belajar juga sains, saya memandang bahawa pada sains memang sangat terbatas. Dan saya, kalau mungkin sebab kita orang Islam, of course kita kata tak ada satu pun ilmu yang dapat menandingi ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, suka juga saya nak bagi hujah kenapa kita tidak boleh pegang kepada sains semata-mata. Ini berasaskan fakta ataupun filosofi, falsafah sains itu sendiri. Sains sebenarnya dia bergantung kepada authority. Siapa orang yang berautoriti akan influence apa dia punya finding. Sebab itulah kalau kita pernah dengar sejarah 1633 sebagai contohnya, Galileo, dia dihukum oleh dia punya church. Dia sesat sebab dia membawa pendapat yang berbeza dengan pendapat gereja. Selepas 300 tahun barulah, iaitu 1992, barulah orang kata sebenarnya Galileo itu betul. Tetapi autoriti yang berkuasa pada masa itu adalah gereja, mengatakan dia salah, maka jadilah dia salah. Jadi kita satu benda yang saya rasa satu pendekatan yang sangat menarik untuk kita melihat dan untuk saya kupaskan pemakanan, dan saya cuba kaitkan dengan Islam, walaupun saya bukanlah seorang yang pernah belajar kita katakan spesifik dalam degree mana-mana jurusan keagamaan dan sebagainya. Okey, kalau nak sebut tentang panduan pemakanan, sebab saya rasa teruslah saya pergi, sebab saya rasa saya, sebagaimana saya sebutkan tadi, saya suka apabila saya menerima soalan, sebab saya tidak tahu apa yang orang lebih minat berbanding dengan kalau saya nak cakap, saya boleh cakap apa benda yang saya nak cakap sebagai contohnya. Okay, jadi yang pertama sekali, kalau kita nak sebutkan tentang panduan pemakanan yang sihat dan tidak lari daripada Islam, saya letakkan yang pertamanya adalah sarapan pagi. Sarapan pagi, walaupun saya bersetuju dan memang itu ada hadis yang sangat kuat bahawa Nabi kalau dia makan pagi, dia akan makan pada pagi esoknya. Kalau dia makan tengah hari, dia hanya akan makan pada tengah hari esoknya. Itu adalah betul. Kalau kita ikut sunnah, itulah yang sebenar-benarnya. Tapi dari segi hadis juga ada menyatakan bahawa kalau kita makan pada waktu fajar, maka pada fajar itu ada keberkatan. Ini merujuk kepada kalau kita bersahur. Selain daripada itu, saya nak emphasizekan dalam keadaan katakanlah yang kita nak ikut ini adalah diet yang normal, yang biasa kita ikut, cuma kita ubah sedikit-sedikit sahaja. Sebab saya rasa sangat suka, saya sendiri mengaku nak ikut diet Rasulullah. Sangat suka, bukan sampai tahapnya lagi, walaupun itulah diet yang paling sempurna. Okay, saya sebutkan tadi sarapan pagi bermakna kita perlu sarapan. Dan kalau kita tanya banyak mana perlu sarapan, ini juga selalu ditanya. Sebab tu kalau misalnya saya sampaikan kuliah, saya akan katakan kepada student saya, kalau kita makan dekat kedai sebagai contohnya, makanan itu katakanlah nasi satu pinggan, walaupun in terms of recommendation, saranan pemakanan, sebagai seorang pekerja dan juga pelajar, kita memerlukan sebanyak 1,800 ke 2,000 kalori sehari. Tapi saya kata, walau itu yang tertulis, saya ajar apa yang tertulis, tetapi saya punya point of view tersendiri. Kalau katakanlah orang ambil 1,800 dan 2,000 kalori sehari, dalam keadaan dia tak balancekan apa yang kita ambil dan apa yang kita gunakan, tenaga kita, maka itulah yang menyebabkan penyakit.
bukan penyakit yang kita katakan macam-macam penyakit yang muncul sekarang ini. Jadi apa yang saya katakan tadi, maknanya kalau dia makan nasi, misalnya nasi lemak, saya suggest dia ambil setengah portion sahaja. Tentu kita kata susah. Sebab saya kata kalau nak makan satu hari sekali lagi susah. Apa yang kita boleh nak buat, kalau makan breakfast ambil setengah portion sahaja, makan tengah hari pun ambil setengah, dan makan malam juga ambil setengah. Supaya instead of kita ambil misalnya 1,800 kalori, sekurang-kurangnya mungkin kita hanya konsum 1,000 ke 1,200 kalori sahaja. Kalau nak bandingkan pula, saya cuba assess banyak mana kalori yang Nabi ambil. Satu biji kurma, ini pun satu hal juga, saya nak cuba membayangkan kurma Nabi itu besar mana. Kalau kurma itu besar, maka besarlah kalorinya. Tetapi secara kita katakan by estimation, secara mudahnya kita buat estimation adalah kalau sebiji kurma yang sederhana kalorinya adalah 20 kalori. Dia bersamaan dengan 1 sudu teh gula. Dari segi kalori dia sama, tetapi dari segi kesan dia kepada body kita adalah berbeza. Sebab kalau kita makan gula, kita hanya dapat kalori, tenaga semata-mata. Tetapi kalau kita makan kurma, kita bukan hanya dapat tenaga, kita juga dapat potasium. Kita juga dapat fiber. Kita juga dapat mineral, vitamin yang lain. Dan menariknya, penyakit sekarang ni adalah penyakit jantung, kencing manis dan sebagainya adalah disebabkan kita kurang ambil potasium. Dan kurma dan juga buah zaitun dan kita katakan yang lain, sunnah-sunnah Nabi itu memang antara yang sumber yang tinggi potasiumnya. Okey. Jadi saya sebutkan tadi kepentingan breakfast. Kalau boleh, maka kita ambil setengah portion sahaja. Dan akan ada yang soal, tak cukup. Kita mesti rasa tak kenyang sebab kita biasa ambil breakfast yang berat, 500 kalori. Tiba-tiba nak reducekan kita punya kalori kepada half, lebih kurang 200 kalori. Itu yang saya kata menarik. Okey, nak cakap hadis susah pula. Kalau hadis misalnya yang pertama pun dia kata amalan itu adalah dengan niat. Niat itu adalah dalam bahasa, kalau saya terangkan kepada student saya, adalah intention. Jadi buat sesuatu kena ada intention. Kerana apa? Kajian juga telah tunjukkan kalau seseorang itu buat sesuatu tanpa ada niat, contohnya dia nak kurangkan berat badan dia. Dia berniat nak kurangkan berat badan dia, maka berat badannya berkurang. Itu okey. Tetapi katakanlah dia tidak berniat langsung untuk nak kurangkan berat badannya. Tiba-tiba berat badannya kurang. Itu dikenali sebagai unintentional weight loss. Itu adalah bahaya dari segi kesihatan. Jadi bermakna kita hanya boleh buat sesuatu itu hanya apabila kita ada niat, ada intention untuk nak buat apa yang kita hendak lakukan. Jadi breakfast adalah satu hidangan yang sangat penting. Jangan tinggal. Kalau kita bangun awal, misalnya kalau kita bangun dah selesai semua semayang pukul 6, perut dah start lapar, elok kita makan awal. Dan saya bersetuju dengan apa yang Dr. Zulkifli perkatakan sebentar tadi.